Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah kali ini saya terjumpa masa cari data tentang kisah Iceman. Dan nama gelaran dia adalah The Vampire of Sacramento. Sedap kan dengar kan? The Vampire of Sacramento macam tu. Kalau tak silap, pernah tahu saya sebutkan nama The Vampire of Sacramento dalam salah satu video saya. Cuma saya dah tak ingat dah video yang mana yang saya sebut tu. Jadi, dalam video kali ini saya nak ceritakan tentang kisah Richard Chase. Dah sedia? Jom kita mula. Nama penuh dia adalah Richard Trenton Chase. Dia adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa, kanibal dan juga nekrofil. Jadi katanya nekrofil ni adalah orang yang mempunyai tarikan seksual terhadap mayat. Okey, kejadian ini jadi dalam tahun 1977 hingga 1978 dan ia berlaku dekat Sacramento, California. Dia lebih terkenal dengan gelaran The Vampire of Sacramento tu sebab setiap mangsa dia tu dia akan bunuh, lepas tu dia akan minum darah mangsa dia. So kita kenal dulu sejarah daripada kecil macam mana si Richard ni membesar. Katanya Richard dilahirkan pada 23 Mei 1950. Masa dia kecil, dia suka sangat siksa haiwan. Masa dia umur 10 tahun, dia dah bunuh kucing. Dia ada seorang adik perempuan yang 4 tahun lebih muda daripada dia. Dan dia ada seorang ayah yang sangat disiplin, sangat tegas. Tapi ayahnya ni selalu sangat gaduh dengan maknya. Tingkah laku dia daripada kecil tu sebenarnya dah membuktikan dia ada tryout McDonald. Bukan McDonald yang kita pergi beli drive-thru tu, bukan. Tryout McDonald ni sebenarnya adalah satu teori kuno yang menunjukkan perkembangan psikopat yang terselah. Jadi daripada kecil lagi orang dah nampak dah yang budak ni mungkin besar nanti akan jadi psikopat. Masa dia remaja, dia mula minum alkohol dan juga berokok. Dalam masa yang sama, dia juga adalah seorang pengambil dadah yang tega. Dia juga pernah bercinta dengan beberapa orang gadis. Salah seorang bekas girlfriend si Richard ni beritahu yang Richard ada masalah seksual. Dia cakap yang Richard ni mati pucuk. So masalah ni sangat-sangat mengganggu dia sampaikan pada umur dia 18 tahun dia pergi jumpa psikiatri. Daripada situlah dia dapat tahu yang kes mati pucuk dia ni berlaku disebabkan oleh kemarahan dia yang ditahan. Maksudnya kalau dia marah sikit dia tak mengamuk terus macam tu, dia tahan je kan. So benda tu boleh menyebabkan mati pucuk. Macam krik-krik lah juga. Sebenarnya psikiatri tu juga berpendapat yang mungkin si Richard ni dah mengalami sakit mental dah time tu. Cuma dia disarankan untuk tak fikirkan benda tu semua. Tak lama lepas tu dia pindah keluar daripada rumah mak ayah dia dan dia menyewa sendiri. Dalam masa dia menyewa sendiri tu sebenarnya dia dah banyak kali dah bertukar ganti teman sebilik. Kejap je orang akan menyewa dengan dia dan last sekali orang tu semua akan berpindah keluar. Ada orang yang pernah menyewa dengan Richard tadi, dia ada beritahu yang dia labelkan si Richard ni adalah seorang yang pelik dan juga dia adalah seorang penagih dadah yang berat. Pernah sekali dia pergi paku pintu almari dia yang ada kat dalam bilik sebab dia cakap ada orang keluar daripada almari tadi dah tu pergi serang dia. Jadi dia pergi paku dengan kayu almari tu. Pada tahun 1971, Richard Chase pernah ditangkap sebab time tu dia memiliki marijuana ataupun ganja. Lepas tu dia sibuk duk fikir yang ada benda yang tak kena dengan dia ni. Katanya sepanjang hidup dia time tu memang ada sesuatu yang mengganjil. Sampaikan pernah tahu dia pergi berlari-lari dalam bilik kecemasan sana dan dia kalut duk cari orang yang dah curi arteri pulmonari dia tahu. Kiranya macam berilmu jugalah dia ni sampaikan tahu arteri pulmonari tu kan. Pernah juga tahu dia pergi mengeluh. Lepas tu dia cakap tulang-tulang dalam badan dia ni macam keluar ikut belakang kepala dia tahu. Dia percaya yang tulang tengkorak dia ni dah berpisah dan juga dah bergerak-gerak macam tu. Macam dia boleh rasa benda tu bergerak. Jadi sebab dia rasa bergerak-gerak tadi, dia pergi cukur kepala dia sebab dia nak tonton sendiri tulang tengkorak dia tu yang sedang bergerak-gerak. Jangan tanya. Tak habis itu tahu, ada lagi dia cakap yang perut dia ni makin ke belakang. Dah tu jantung dia ni selalu berhenti berdegup. Tak mati tu. Yang paling parah, dia boleh pergi pegang buah oren dekat kepala dia sebab dia percaya yang vitamin C daripada oren tadi akan cepat menyerap kalau dia pegang je dekat dengan kepala ni. So vitamin C daripada oren tadi akan menyerap ke dalam otak dia melalui proses penyebaran. Dia ingat nuklear. Jangan tanya. Sekali lagi, jangan tanya. Ada pakar psikiatri yang lain, dia diagnosis si Richard ni sebagai skizofrenia paranoid. Tapi menganggap yang dia mungkin mengalami psikosis toksik yang mana disebabkan oleh ubat-ubat yang dia ambil.
ataupun dadah-dadah yang dia ambil itulah. Dan ya, saya memang percaya kalau pengambilan dadah yang tak terkawal memang boleh menyebabkan penyakit mental. Jadi sebab pakar psikiatri tadi dah diagnosis dia macam gitu, time tu dia dirawat selama 72 jam ataupun 3 hari. Dia disarankan menetap time tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau dia nak keluar daripada situ, daripada hospital tu, tak jadi masalah. Dia boleh pergi mana-mana je, tak perlu nak minta izin ataupun tak perlu nak dapatkan kelulusan apa-apa. Dan tak lama lepas tu, dia dibebaskan. Dah keluar daripada hospital tadi, hidup dia makin okey, makin lancar. Tapi tak lama, kejap je. Dan dia mula balik. Masa tu, dia tenggelam dalam hipokondria ataupun situasi yang mana dia jadi terlalu cemas. Takut yang mungkin dia ni ada penyakit kronik. Walaupun dia tak ada pun simptom-simptom yang mengatakan dia tu ada penyakit kronik. Dan ya, dalam masa yang sama juga sebenarnya dia sambung balik. Dia ambil balik darah-darah tu semua. Katanya tinggi dia masa tu lebih kurang 155 hingga 156 cm dan beratnya pula lebih kurang dalam 65 ke 66 kg. Lepas dah keluar hospital tadi, dia tinggallah dengan maknya sekejap kan. Tapi time tu dia pergi tuduh maknya ni bagi dia makan racun. So apalagi ayahnya ni halau dia keluar daripada rumah tu. Ayah dia carikan satu apartmen dan dia pindah duduk dekat apartmen tu. Tak lama lepas dia pindah masuk apartmen tadi, dia makin berkelakuan aneh. Yang tadi dah pelik dah kan, tapi ini makin pelik dan juga creepy. Dia pergi bunuh dan juga bongkar bangkai arnab satu-satu tau. Biasanya arnab tu dia pergi tangkap ataupun ada juga yang dia pergi beli dekat kedai. Yelah, kedai-kedai haiwan peliharaan macam tu. Dah bongkar arnab tadi, dia akan makan arnab tu mentah-mentah. Dengan darah yang ada lagi dekat arnab tu semua, dia terus makan macam begitu je. Kadang-kadang dia akan masukkan usus dan juga darah haiwan tadi ke dalam mesin pengisar. Dia akan mesin benda tu semua. Dan ya, macam yang korang fikirlah, dia akan minum darah tu selayaknya macam kita minum jus pagi-pagi macam tu. Dan kenapa dia buat macam ni? Sebab dia fikir ramuan tu semua akan menjaga jantung dia daripada mengecut. Dan akhirnya jantung dia tu akan hilang daripada tubuh dia macam tu lah. So untuk mengelakkan benda tu berlaku, dia terpaksa mengkonsumsikan benda lah ni ataupun minuman yang ni. Sekali lagi, jangan tanya. Pernah ada satu hari tau, dia pergi bunuh satu arnab. Lepas tu dia ambil darah arnab tu, masukkan ke dalam syringe dan dia pergi suntik darah arnab tu ke dalam urat tangan dia. Tapi tak lama lepas tu dia jatuh sakit. Masa dia sakit tu, dia fikir arnab tadi dah makan asid yang dirembeskan oleh perut dia. Tapi sebenarnya dia terkena keracunan darah yang sangat teruk time tu. Blood poisoning tau. Dah yang dia inject tu darah haiwan kot. Dah tak sama dah type dengan darah dia. Tentulah kena blood poisoning kan. Tak lama lepas tu dia sekali lagi dirawat. Time ni dia disahkan mengidap skizofrenia yang disebabkan oleh somatic delusion ataupun khayalan somatik. Masa tu doktor-doktor ni diorang bagi ubat antipsikotik. Tapi ubat yang doktor bagi tu tak ada efek langsung untuk diri dia tau. Masa tu doktor-doktor ni berpendapat yang penyakit khayalan somatik dia tu muncul disebabkan oleh penggunaan dadah yang sangat berat. Pada tahun 1976, dia larikan diri daripada hospital tadi. Lepas tu dia pergi ke rumah maknya, menyorok dekat sana lah. Tapi tak lama, sekali lagi dia ditangkap. Lepas tu dimasukkan ke hospital yang ada dekat Beverly Manor. Jadi hospital ni sebenarnya adalah satu kemudahan untuk pesakit-pesakit mental. Dekat hospital ni lah dia dapat gelaran sebagai Dracula. Sebab dalam masa tahanan dia tu, dia selalu bercerita tentang membunuh arnab. Dan ada satu hari, orang jumpa dia dalam keadaan penuh dengan darah. Daripada mulut ni sampai ke baju ni penuh dengan darah time tu. Bila pihak hospital cek, daripada mana pula datang darah tu semua kan? Tiba-tiba diorang ternampak ada 2 ekor burung yang dah mati. Leher burung tu dah patah dan ada dekat luar tingkap bilik dia. Jadi pada masa tu dia disahkan mengidap penyakit Renfield syndrome ataupun obses dengan meminum darah. Tapi tak lama lepas tu dia dibebaskan dengan alasan dia tidak lagi membahayakan. Macam mana tu? Ya, itulah yang doktor-doktor time tu fikir. So dia pun bebas tanpa ada pengawasan daripada pihak berwajib. Cuma time tu mungkin dia dikira sebagai orang yang tak layak untuk menguruskan diri dia sendiri. Jadi mak dengan ayah dia diberikan hak penjagaan sepenuhnya. Dan hak penjagaan tu sebenarnya perlu diperbaharui setiap tahun. Katanya dekat sana, kalau orang-orang
orang yang tak boleh nak menguruskan diri sendiri, pihak mahkamah akan keluarkan hak penjagaan tadi dan akan bagi kepada orang-orang tertentu. Biasanya ibu bapa macam itulah. Okey, lepas dah keluar daripada hospital tadi, dia tak tinggal dengan maknya. Dia tinggal dekat satu apartmen yang lain. So, apartmen tu maknya lah yang akan bayar setiap bulan. Daripada situlah sebenarnya dia mula menangkap kucing dan juga anjing dan kadang-kadang tu arnab. Bukan tu je, dia akan bunuh haiwan-haiwan tu semua dan minum darah mereka. Kadang-kadang dia pergi curi haiwan peliharaan orang tau. Dah tu dia pergi call pemilik haiwan tu dan dia bagi tahu pemilik tu apa yang dia dah buat dengan haiwan peliharaan dia orang. Tak lama lepas tu dia pergi beli senjata. Tak tahulah mana dia dapat duit, dia boleh pergi beli senjata api tau. Dah tu dia mula berlatih membunuh. Tapi dia pergi bunuh haiwan-haiwan macam tu je lah dan dia akan robek haiwan tu. Dah tu dia akan makan haiwan tu mentah-mentah. Yang peliknya, walaupun dia pernah menjalani rawatan psikiatri tadi kan, tapi dia tak diawasi tau lepas tu. Dan maknya ni pun macam percaya yang anak dia ni dah okey, dah tak perlu dah nak makan ubat-ubat. Mak dia pula memang tak bagi anaknya tu ambil ubat-ubat sakit mental tadi sebab katanya anaknya tak sakit, anak dia dah sihat dah. Jadi ubat-ubat tu semua tak diperlukan. Pada tahun 1977, hak penjagaan yang pihak mahkamah tu bagi dekat mak dengan ayah dia dah nak tamat. Tapi mak dengan ayah dia ni tak sambung hak penjagaan tu yang sepatutnya sambung setahun sekali tu kan. Jadi masa tu Richard dibiarkan menguruskan semuanya sendiri. Ada satu hari Richard pergi ke rumah maknya, tapi dia tak bagi tahulah dengan mak dia ni yang mak kita nak datang kat rumah hari ni. Tak ada, tiba-tiba je muncul macam tu. Maknya terdengar macam ada bunyi-bunyi dekat depan rumah tau, dekat pintu rumah utama dia tu lah. So dia pun pergilah cek siapa pula yang datang ke rumah ni kan. Sekali dia nampak ada si Richard tengah tercegat dekat depan rumah tu. Tapi bukan tu je, si Richard time tu dia tengah pegang seekor kucing yang dah mati dan mulut dia ni penuh dengan darah, dengan bahagian lehernya pun penuh dengan darah juga. Rupa-rupanya dia pergi ambil kucing tadi, dia pergi lemparkan dekat tanah sampai kan menggelupar kucing tu dan dia pergi bongkar kucing tu, ambil darah dia dan sapukan dekat bahagian muka dan juga bahagian leher. Tak kepelik tu kerjanya. Tapi hal ni tak dilaporkan kepada pihak polis. Pada 3 Ogos tahun yang sama, ada pegawai polis jumpa kereta Ford Ranchero tersangkut kat dalam pasir dekat dengan tasik piramid di Nevada. Lepas pihak polis pergi periksa kereta tu, diorang jumpa ada 2 senapang yang ada dekat tempat duduk. Dah tu ada pakaian lelaki juga dalam kereta tu. Dekat situ juga ada satu baldi plastik kala putih dan baldi plastik tu penuh dengan lumuran darah. Pegawai polis tadi pun pergi mendekati baldi plastik tu kan. Rupa-rupanya dalam baldi tu ada organ hati. Time ni pegawai polis tu pelik lah kan. Kenapa boleh ada hati pula dalam baldi ni? Entah-entah. Jeng kan. Lepas tu pegawai polis tadi pun guna teropong lah, carilah kok lah ada sekitar sini kan, siapa punya kereta ni tersadai kat sini kan. Cuba cari dekat sekitar ni. Sekali dia ternampak seorang lelaki yang telanjang bulat dan badannya tu penuh dengan lumuran darah. Si Richard tadi, dia tengok je pegawai polis tu datang menghampiri dia, terus dia lentang pokang lari. Tapi tak mana pun sebab pegawai polis tu sempat juga tangkap dia. Yang ni kelakar. Tapi saya tahan. Saya tak nak gelak. Sebab ini fikiran orang kan. Tak nak gelak. Bila pihak polis tanya, mana darah ni datang kan? Lepas tu dia cakap apa tau? Dia cakap yang darah ni semua adalah darah dia. Darah-darah ni semua dah meresap keluar daripada badan dia melalui penyerapan. Sorry. Tapi memang saya tak boleh nak fikir. Saya tak boleh nak bayangkan apa yang dia fikirkan masa tu. Macam tak tercapai lah akal ni. Dia boleh terfikir darah dan ada dalam badan dia ni meresap keluar. Sebab itulah dia punya badan tu jadi berdarah semua. Korang rasa? Bila pihak polis dah siasat, hati yang ada dalam baldi tadi adalah hati lembu. Dan mungkin darah yang ada pada badan dia tu pun adalah darah lembu yang dia dah lumurkan dekat badan dia. Sebab memang tak ada report yang mengatakan dia ada terluka pada masa tu. Jadi macam mana darah tu boleh keluar daripada badan dia kalau dia tak luka? Melalui penyerapan kita tadi. Dia ingat dia tu SpongeBob. Tak lama lepas tu Richard Chase tadi mula jadi peminat nombor 1 Hillside Strangler. Jadi siapa Hillside Strangler ni? Pelakon ke? Penyanyi ke kan?
idol-idol macam tu ke? Tak, sebenarnya dia adalah seorang pembunuh bersiri. Gelaran bagi seorang pembunuh bersiri yang pernah berlaku dekat Los Angeles sekitar tahun 1977 hingga 1978. Kiranya timeline yang lebih kurang samalah dengan kejahatan yang dia buat time tu. Dan katanya tempat yang dia buat kejahatan tu dengan tempat si Hillside Strangler tadi tak jauh mana pun. Katanya dia seronok bila dapat baca keratan-keratan akhbar tentang kisah pembunuhan yang Hillside Strangler tu dah buat. Tak lama lepas tu dia makin berani dan dia pergi membunuh manusia. Okey, macam yang saya cakap tadi dekat awal video tadi, dia sekurang-kurangnya dah bunuh 6 orang manusia dalam jangka masa 1 bulan sahaja tau. Jadi siapa je dan macam mana mangsa-mangsa dia ni dibunuh? Mangsa Richard yang pertama yang pernah dilaporkan adalah seorang lelaki. Pada 29 Disember 1977, seorang lelaki bernama Ambrose Griffin yang berusia 51 tahun. Dia seorang engineer dan ada 2 orang anak lelaki. Pada hari kejadian, Ambrose tadi baru je balik shopping daripada pasar dengan isteri dia. Beli barang-barang dapur macam tu lah. Dah sampai depan rumah tadi, dia pun parkingkanlah keretanya kan. Isterinya pun keluar daripada kereta, pergi arah bonet belakang, buka bonet, lepas tu ambil satu barang. Time tu isteri dia bawa satu beg potato macam tu dan berjalan untuk pergi buka pintu rumah dia orang. Jadi ada lagi barang-barang dapur yang dia orang beli kat dalam kereta tadi, yang selebihnya tu si suaminya lah yang akan angkat nanti kan. Suami dia time tu pergi angkat barang-barang dapur yang dia orang dah beli dan membontoti isteri dia. Dia follow belakang isteri dia, belum lagi masuk ke rumah. Tapi time tu si Ambrose tadi sekali lagi pergi ke arah kereta. Tiba-tiba isteri dia ni terdengar macam suami dia tengah bergaduh dengan seseorang. Macam menjerit-jerit macam tu lah. Cuma isteri dia ignore je lah benda tu. Ingatkan macam tak adalah apa-apa yang serius kan. Biasalah tu gaduh-gaduh, mungkin dia marahkan budak-budak ke apa kan. Bila isteri dia ni dengar dah jadi makan kecoh sangat, so isteri dia pun pergi dapatkan suami dia dekat kereta tadi. Tapi time tu dah terlambat. Suami dia sempat palingkan muka ke arah isteri dia dan terus rebah ke tanah. Masa tu, isteri dia ni fikir mungkin suami dia ni terkena heart attack, terkena serangan jantung. Tapi isteri dia terima satu berita yang sangat mengejutkan. Rupa-rupanya suami dia meninggal disebabkan oleh tembakan. Ada orang yang lalu dengan kereta, lepas tu bang, tembak suami dia macam tu je. Tak lama lepas tu, salah seorang anak Ambrose tadi, dia ada bagi tahu pihak polis yang dia ada ternampak seorang lelaki bawa senapan, lepas tu berjalan-jalan dekat area East Sacramento Timur kan. Masa anak dia tu nampak, so anak dia pun follow lah lelaki tu yang dia syak itu adalah pembunuh ayah dia. Dan dalam masa yang sama, dia pergi report polis jugalah. Dia call polis kan, bagi tahu yang dia ternampak ada seorang lelaki yang bawa pistol macam ni kan. Bila polis dah tangkap dah lelaki tadi, rupa-rupanya itu bukan lelaki yang dah tembak Ambrose. Dan pistol yang lelaki tu bawa time tu bukan senjata pembunuhan. Esoknya tu, ada seorang kru pemberita, dia terjumpa ada 2 kelongsong peluru yang ada berdekatan dengan rumah Ambrose. Dalam masa yang sama, detektif ada terima laporan yang mengatakan ada sebuah kereta yang tak dikenali selalu je macam duk round-round dekat area situ. Cuma yang melaporkan masa tu pun dia tak boleh nak bagi keterangan secara jelas. Contohnya macam muka lelaki yang bawa kereta tu macam mana, nombor peliknya berapa. So tak ada keterangan secara detail. Pada sebelah petang, lepas Ambrose tadi ditembak, ada seorang budak lelaki lain pula yang jadi mangsa. Modus operandi yang dia gunakan lebih kurang sama. Si penembak ni dia bawa kereta slow ikut jalan sana dan dia akan tembak secara rambang. Petang tu, ada seorang budak lelaki ni, dia tunggang basikal. Dia main-main basikal dekat area situlah. Dan dalam masa yang sama, ada sebuah kereta datang mendekati budak ni dengan keretanya dan dia slowkan, lepas tu dia acukan pistol dekat budak ni. So budak ni terkejut, apalagi dia lari lah kan. Katanya budak ni sempat tahu tengok muka penjenayah ni. So budak ni boleh gambarkan lah macam mana rupa penembak ni kan. Orangnya macam berumur pertengahan 20-an macam tu. Dah tu dia berjaya larikan diri, dia terus pergi buat laporan polis. Jadi budak tadi diminta untuk dihipnosis untuk tahu secara lanjut lagi in case ada memori-memori yang terdalam yang dia lupa time tu, tapi bila dah dihipnosis nanti kan dia boleh ingat ke apa kan. So budak tadi pun dihipnosis dan time tu dia boleh keluarkan plate number kereta tu tau. Katanya plate number kereta tu adalah 219 EEP. Cuma bila pihak polis ni pergi siasat, penghujungnya tu tak ke mana. Buntu jugalah sekali. Tak lama lepas tu ada pula datang seorang wanita buat report yang katanya rumah dia ni diceroboh dan ada tembakan yang dilepaskan.
Rumah wanita ni dekat dengan rumah Ambrose tadi. Dalam beberapa blok macam tu je. Pegawai penyiasat tadi pun pergilah geledah dekat tempat kejadian kan. Bila diorang cari bahan bukti, diorang terjumpa satu pucuk pistol yang berkaliber 22. Saya tak tahu macam mana baca secara betulnya pistol berkaliber 22 ni sebab saya tak familiar sangat dengan pistol-pistol ni. Tapi itulah, mungkin kita akan letak gambarnya kat sini kan. Bila dah bagi dekat pihak forensik, memang terbukti inilah pistol yang penembak gunakan untuk menembak Ambrose tadi sampai meninggal. Sayangnya, si penembak ni tak dapat nak dikenal pasti, tak dapat jumpa sampai akhir. Dan kes ni tergantung macam tu je. Pihak polis syak yang si penembak ni, dia tak kenal pun siapa yang dia tembak. Dia menembak secara rambang je. The end. Bukan the end dah sebenarnya. To be continue macam tu. Ya, kita akan sambung kisah Richard Chase ni, The Vampire of Sacramento, dalam next video. Mungkin dalam 2 hari lagi insya-Allah mungkin, okay? Depends pada kita punya editor lah. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang kurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. Mungkin bagi setengah pihak, kes-kes pesakit mental macam ni sangat sensitif bagi diorang. Jadi maaf kalau ada salah silap daripada saya, salah tercakap ke apa kan. Saya harap korang sukakan video ni. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.